Berpeluh-peluh seluruh badan akibat menebas di kebun pisang hingga santak senja. Tetapi Ucu Mahali tidak peduli apa-apa kalau sudah turun ke kebun. Dia tidak boleh duduk diam sahaja semenjak masuk ke Felda, disebabkan terpaksa bekerja keras sepanjang hari. Harapkan menori getah masakan pula boleh menampung hidup keluarganya kalau tidak ditambah dengan berkebun pisang. Dalam tempoh seminggu, Ucu Mahali boleh dapat sehingga RM70 apabila banyak pisang yang ditebang. Biarlah jiran-jiran menuduh dia tamakkan harta dunia disebabkan turun ke kebun sampai santak senja. Dia masih mengibas-gimas, mata parang ke tengah belukar sekalipun Kak Banu sudah mendesaknya balik. Takkanlah nak menunggu azan berkumandang di surau, barulah mahu meninggalkan kebun pisang hingga tergesa-gesa mandi di bilik air. Tentu tergesa-gesa pula untuk mengambil wuduk, lantas terburu-buru mencapai sejadah. Memang Ucu Mahali jarang berjemaah ke surau, disebabkan tidak sempat mahu terburu-buru ke surau di seberang pejabat kesihatan di dalam Felda berkenaan. Marah juga Kak Banun disebabkan suaminya yang mandi tatkala badan tengah panas yang berpeluh-peluh. Apalah salahnya kering dahulu peluh dahulu supaya badan terasa sejuk, barulah dicurahkan air ke seluruh badan. Tetapi Ucu Mahali bukan boleh ditegur kalau mahu menentukan cara hidupnya. Sebab itulah Kak Banun tidak peduli sangat sekiranya Ucu Mahali berkeras juga mahu mandi tatkala badan yang tengah panas berpeluh-peluh itu. Cukuplah tu bang, kata Banun mendesak suaminya balik disebabkan senja sudah pun semakin samar sekalipun azan di surau belum lagi berkumandang. Ucu Mahali mendengus. Belum sempat dia mahu menyahut, tiba-tiba terdengar kereta berhenti jauh di hadapan rumahnya, diikuti dengan namanya dipanggil berulang kali. Dia tidak perlu tergesa-gesa memastikan siapa yang datang ke rumahnya. Tahu sangatlah Ucu Mahali asal saja orang yang datang jejak ke kaki rumahnya itu tentulah tentang berubat. Apalagi tujuan mereka kalau bukan berubat? Yang minta dijampikan. Sejak dia berpindah ke Felda itu, memang ramai orang tahu tentang dia menjadi bomoh. Sekalipun Ucu Mahali tidak mahu dikenali sebagai bomoh, namun dia tidak dapat menghalang apabila ada orang yang datang jejak kaki ke rumahnya minta dijampikan. Sampaikan suami lari meninggalkan rumah pun, mereka meminta bantuan Ucu Mahali. Tidak boleh 3 hari, Ucu Mahali akan cuba juga sampai 7 hari. Nescaya lelaki yang lari meninggalkan rumah isterinya itu akan datang semula mencari isteri yang ditinggalkan. Tentu hati lelaki itu tidak tenteram apabila namanya seringkali disebut-sebut oleh Ucu Mahali di dalam jampinya. Tetapi mereka yang pernah menemui Ucu Mahali tahu bukan disebabkan jampi mentera Ucu Mahali yang boleh memaksa orang yang lari balik semula dengan pasangannya. Mereka tahu Ucu Mahali akan kirimkan jin-jin yang bersahabat dengannya mengganggu sesiapa sahaja yang cuba melawan kemahuannya. Mereka tidak marah apa-apa kepada Ucu Mahali. Mereka pula tidak mengganggu sesiapa pun. Dia sekadar menggunakan jin-jin yang bersahabat dengannya itu untuk tujuan membantu mereka yang diganggu kesusahan. Memang Ucu Mahali tidak akan menggunakan jin berkenaan untuk melakukan kejahatan. Sewaktu dia mengajak Kak Banun balik, terjengkit-jengkit Mak Junoh melompat anak-anak kayu untuk mendapatkan dia. Tersengih-sengih Mak Junoh melihat Ucu Mahali yang berpeluh-peluh memegang parang panjang yang di bawah perdu rumpun pisang. Abang Junoh rupanya, gerutu Ucu Mahali sebaik saja Mak Junoh mendekati dia. Encik Kiman ni ajak awak ke Kuala Lumpur, beritahu Mak Junoh setelah mereka bersalaman. Bila? Perlahan sahaja Ucu Mahali bertanya, sekalipun hatinya serba salah juga apabila diminta oleh Kiman untuk ke Kuala Lumpur. Kalau Kiman mengajak ke Kuala Lumpur, tentulah Kak Banu juga akan ikut sama. Masakan pula dia mahu meninggalkan isterinya di rumah apabila dia ke Kuala Lumpur hinggalah bermalam di rumah Kiman. Sekiranya Kiman hantar balik pun selepas tengah malam, tentulah hampir subuh juga baru sampai ke rumah. Dia tahu sekiranya Kiman datang menjemput, memang lelaki itu sanggup hantar dia balik pada malam itu juga. Apalagi kalau dia mendesak tentang mahu menoreh getah. Tinggal dalam kawasan Felda, dia tidak boleh berdalih sekiranya tidak pergi menoreh. Encik Kiman, dia akan hantar balik malam ni juga. Terus saja Mak Junoh menerangkan supaya Ucu Mahali tidak was-was mahu ikut ke Kuala Lumpur. Lagipun, Mak Junoh akan ikut sama disebabkan malamnya dia tidak bertugas. Memang tugas Mak Junoh menjadi pengawal di stor kilang getah buku maafkan saya.
Memang tugas Mak Junoh ni menjadi pengawal di stor kilang getah. Buku akan off tiap-tiap 2 malam Jumaat. Maafkan saya rasa macam ada yang tak kena ni. Saya ulang balik ya. Memang tugas Mak Junoh menjadi pengawal di stor kilang getah buku yang akan off pada tiap-tiap 2 malam sekali. Selepas pencen jadi buruh di jabatan, mujur benar nasib si Mak Junoh dipelawa bertugas menjadi pengawal di stor kilang getah buku itu. Masuk saja jam 6 petang, dia akan mula bertugas sampailah ke pagi. Apa salahnya bertugas pula pada 9 malam? Bukannya dia bercekam mata tidak tidur hingga ke subuh. Sebab itulah Mak Junoh sanggup ikut Kiman ke Kuala Lumpur sebaik saja lelaki itu memintanya mengajak Ucu Mahali. Dia sendiri yang memperkenalkan Ucu Mahali kepada Kiman disebabkan lelaki itu pernah menjadi ketua jabatannya sebelum bertukar ke Kuala Lumpur. Asal sahaja ada masalah, memang Kiman akan bertumpu kepada Mak Junoh. Tidak tergamak pula Mak Junoh membiarkan Kiman gelabah sepanjang masa semenjak rumahnya diserbu rama-rama hitam sepanjang malam. Kadang-kadang sampai lampu di dalam rumah tertutup akibat terlalu banyaknya rama-rama hitam yang menghinggap. Apabila rama-rama hitam gugur ke lantai akibat mati terbakar pada kaca lampu, isteri Kiman akan mula diserang sakit kepala. Kemudian hidungnya pula keluar darah macam selsema yang dihinguskan. Lama juga isterinya Saridah menanggung sakit. Barulah sakit di kepalanya mulai reda. Sudah berkali-kali juga Kiman membawa isterinya menemui doktor, namun tidak dapat diagakkan penyakitnya. Kalau mahu dituduh darah tinggi, keadaan Saridah tidak pula mempunyai tekanan darah yang membimbangkan. Doktor juga tidak syak kalau ada ketumbuhan di kepala kerana tanda-tandanya tiada langsung. Sebab itulah Kiman menghubungi Mak Junoh sekiranya boleh membantu mendapatkan pemohon untuk mencuba rawatan tradisional. Sudah 2 kali Ucu Mahali mencuba, apakala Mak Junoh pula membawa Kiman dan isterinya ke rumah itu. Mula-mula sahaja dia melihat Seridah, perempuan itu bagaikan enggan naik ke rumahnya. Kalau tidak didesak oleh Kiman, memang Seridah tidak mahu naik, disebabkan terasa seluruh badannya seram sejuk. Semakin digagahi juga naik dadanya berdebar kencang mengombak-ombak tidak menentu. Ketika itu, Ucu Mahali merasakan dirinya dikelilingi oleh lembaga-lembaga berjubah putih yang ramai di tengah rumahnya. Dia dapat melihat seolah-olah di ubun-ubun Seridah terletak tengkorak kepala dengan lidah yang terjelir panjang. Tengkorak kepala itu bergoyang-goyang laksana kapas ditiup angin setiap kali lembaga-lembaga berjubah putih itu mengibaskan tangan. Marah benar tengkorak berkenaan kepada lembaga-lembaga berjubah putih itu kerana membawa Ucu Mahali ke situ sehingga dia tidak dapat berlindung ke mana pun. Memang lembaga-lembaga berjubah putih itu yang ditunjukkan kepada Ucu Mahali mengenai tengkorak di atas ubun-ubun Seridah. Lidah yang terjulur dari tengkorak itu terus menjilat-jilat darah dari ubun-ubun macam kucing yang menjilat susu tumpah di lantai. Tengkorak apa pula atas ubun-ubun Seridah ni? Keras suara Ucu Mahali membentak sambil menuding ke kepala perempuan itu. Terkejut juga Kiman apabila diberitahu mengenai tengkorak di atas ubun-ubun isterinya. Dia tidak melihat apa-apa pun kecuali tudung yang melingkupi rambutnya. "Buangkanlah aja, Ucu," sahut Mak Junoh seolah-olah dia sendiri dapat melihat tengkorak yang disebutkan oleh Ucu Mahali. Lantas Ucu Mahali menjuruskan tangan ke arah ubun-ubun Seridah dengan membacakan doa. Kemudian dia merentak kuat hinggalah terasa tengkorak di atas ubun-ubun Seridah tertanggal habis. Namun tengkorak itu hanyalah seperti bayang-bayang sahaja yang hilang sementara terlindung oleh silauan cahaya. Dalam masa beberapa saat sahaja, bayangan tengkorak itu kembali bertenggek di ubun-ubun Seridah bagaikan terus berdegil sekalipun diancam oleh Ucu Mahali. Nak tunjuk keras kepala ya?" bentak Ucu Mahali lantas memberi isyarat kepada lembaga berjubah putih agar segera menyerbu. Tatkala lembaga-lembaga berjubah putih itu menyerbu, terasa pada Seridah kepalanya sejuk laksanakan dicurahkan ais di ubun-ubunnya. Dia tidak melihat apa-apa kecuali merasakan elusan angin di keliling tubuhnya yang duduk terlunjur kaki di hadapan Ucu Mahali. Tetapi Ucu Mahali tahu elusan angin itu memang lembaga berjubah putih itulah yang menyerbu, lantas merentak tengkorak yang melekap di atas ubun-ubun Seridah. Masakan tenaga manusia mampu merentapkan bayang-bayang tengkorak itu, kecuali lembaga berjubah putih itu sama seperti bayang-bayang yang tercegat di sisinya.
Bila-bila lembaga berjubah putih itu bersedia mematuhi perintah Ucu Mahali, asal sahaja dikerah dalam saat yang demikian, mereka akan mematuhi apa sahaja perintah Ucu Mahali, tatkala diterus bersikit mengulangi sampai 500 kali. Setelah 2 kali Kiman membawa isterinya Seridah berubat ke Felda, sebaik sahaja diperkenalkan oleh Mak Juno. Memang isteri dia mengakui sakit kepalanya semakin berkurangan. Dia juga tidak melepaskan kain putih yang dituliskan oleh Ucu Mahali dengan ayat-ayat tertentu. Disebabkan sakit kepala Seridah semakin sembuh itulah, Kiman mengajak Ucu Mahali ke Kuala Lumpur supaya lihat sendiri keadaan rumahnya. Manalah tahu tapak rumah itu tidak sesuai, menyebabkan penyakit silih berganti mengganggu keluarganya. Memang Ucu Mahali sendiri mengakui apabila diminta Kiman melihat dari jauh keadaan rumah berkenaan, berkali-kali terbersin seolah-olah terhidu bau busuk yang menusuk-nusuk. Kali kedua Seridah datang jejak kaki ke rumahnya berubat, Mak Juno mencadangkan supaya Ucu Mahali melihat keadaan sekeliling rumah Kiman di Kuala Lumpur. Tetapi Mak Juno tahu, masakan pula Ucu Mahali boleh ke Kuala Lumpur kalau masih terconggot di hadapan rumahnya yang berada di kawasan Felda itu. Ucu Mahali sekadar memerintahkan lembaga berjubah putih yang menjelma setiap kali dia menyeru. Sebaik sahaja lembaga berjubah putih itu melayang ke udara, dia akan mendengar apa sahaja yang dibisikkan ke telinganya oleh lembaga-lembaga berkenaan. Apabila diberitahu mengenai bau busuk yang terhidu di keliling rumah Kiman yang jauh di Kuala Lumpur, tiba-tiba saja bau busuk itu menusuk ke dalam hidungnya. Sekaligus pula Ucu Mahali terbersin kuat menahan rasa loya yang membuat-buat kekerengkung akibat bau busuk itu. Apa pula yang bau busuk ni? Gerutu Ucu Mahali berlenggok-lenggok kepala di tengah rumahnya yang sengaja dipadamkan lampu. Memang dia tidak akan memasang lampu setiap kali mengubati sesiapa sahaja. Carilah punca busuk tu, Ucu, ujar Mak Juno tersengih-sengih memerhatikan Ucu Mahali yang terlenggok-lenggok kepala di tengah rumah. Beberapa kali Ucu Mahali mendehem bagaikan kerengkungnya tersekat akibat loya yang membuat-buat. Kalau tidak dapat dikawal, nescaya dia akan menyerbu ke jendela untuk terjun luih muntah. Memang termengah-mengah dia menahan senak perut akibat memual-mual ketika itu. Sebab itulah Ucu Mahali tidak sanggup mengubati sesiapa pun sekiranya tidak terpaksa melakukannya. Dia sendiri yang akan menanggung segala apa yang dilihatnya setelah menyeru semua lembaga berjubah putih itu menjelma. Sekalipun Ucu Mahali sekadar memberitahu lembaga berkenaan hanya sahabatnya, tetapi Mak Juno tahu memang Ucu Mahali menyeru jin-jin khadamnya. Kadang-kadang dia akan termengah-mengah sesak nafas sekiranya lembaga berjubah putih itu dipusar angin kencang sewaktu merempuh ke tempat yang menjadi sasaran. Ucu Mahali juga akan terdampar ke dinding apabila lembaga berjubah putih itu terpelanting tidak dapat mengawalkan diri. Memang dia mengakui tubuhnya juga lenguh-lenguh kalau lembaga berjubah putih itu berhadapan dengan lembaga besar yang terpaksa dilawannya. Bukan mudah Ucu Mahali mahu mengubati sesiapa pun kalau tidak kena dengan gayanya. Sebab itulah Kiman memujuk Mak Juno supaya Ucu Mahali bersedia mengubati Seridah. Apa pula ni? Geli-geleman Ucu Mahali apabila dibisikkan ke telinganya oleh lembaga-lembaga berjubah putih itu yang melihat tulang kaki manusia bersepah-sepah di merata tempat dalam rumah Kiman. Kenapa, Ucu? Lantas sahaja Mak Juno bertanya macam berasa hairan. Banyak benar tulang kaki manusia ni, beritahu Ucu Mahali menggeleng-geleng kepala hingga terpaksa mengusap-usap lengan akibat bulu romanya yang tegak meremang. Mana datangnya tulang kaki manusia tu? Hairan juga Kiman apabila diberitahu mengenai taburan tulang kaki manusia di dalam rumahnya. Bukanlah betul-betul tulang kaki manusia berserak di rumah Encik? Lantas Mak Juno mengingatkan bekas ketua pejabatnya itu. Ucu tu dia nampak macam tulang kaki manusia, tapi itulah sihir yang digunakan orang. Dia menjelaskan supaya Kiman tidak terkeliru dengan apa yang disebutkan oleh Ucu Mahali. Kalau tidak diterangkan, tentulah Kiman menyangka di rumahnya penuh dengan tulang-tulang kaki manusia yang berserakan. Disebabkan Mak Juno sudah kerap kali melihat Ucu Mahali mengubati orang. Jadi dia tahulah apa yang dilihat oleh Ucu Mahali sekadar bayangan sahaja. Tetapi demikianlah bentuk penyakit yang mengganggu mangsa akibat sihir ilmu syaitan itu.
Memang mereka yang mengamalkan ilmu syaitan boleh menggunakan apa sahaja kelengkapan yang sesuai untuk melepaskan marah terhadap seseorang yang dibencinya. Apabila tulang kaki mayat dipuja dan dengan menyeru syaitan, maka bayangan itulah yang dapat dilihat oleh lembaga berjubah putih yang menjadi sahabat Ucu Mahali. Tahu sangatlah Mak Junoh tentang amalan ilmu syaitan yang digunakan orang untuk mengganggu sesiapa sahaja. Mereka ni sanggup menggali kubur lama semata-mata mahu mendapatkan tengkorak kepala supaya boleh dipuja tengah malam tatkala bulan mengambang penuh. Apabila sudah dikuasai ilmu syaitan, memang mereka tidak pernah takut apa-apa pun lagi, asal sahaja niat buruknya tercapai. Bukan takat kubur lama saja yang digali. Kadang-kala kubur orang mati kemalangan jalan raya yang dianggap mereka mati terbunuh juga digali. Apa sahaja bahagian anggota mayat yang sudah ditanam baik-baik itu akan digunakan oleh mereka untuk tujuan-tujuan yang sengaja untuk memuaskan hati sendiri. Apalagi kalau kubur anak gadis sunti yang belum disentuh mana-mana lelaki. Mereka ini sanggup menggali dengan tidak berpakaian langsung. Mereka tidak bimbang sekalipun dihalang dengan berbagai-bagai bayangan yang mengerikan dalam saat menggali kubur tersebut. Hati mereka sudah nekat melakukan apa sahaja asalkan hasrat di hati dapat ditunaikan. Biarlah terpaksa menarik mayat tersebut di atas kubur, kemudian melayur dagu mayat dengan api lilin sampai meniti airnya. Mereka akan tadah air dagu berkenaan dengan tempurung yang sudah disediakan. Gembira sangat mereka apabila usaha tersebut dapat dilaksanakan, sekalipun perbuatan tersebut memang dilaknati sesiapa sahaja. Alah, manusia ni macam-macam kepandaian dia. Kak Banun menyampuk sambil ingatkan Kiman supaya tidak gelabah apabila mendengar tulang kaki manusia bersepah-sepah di lantai rumahnya. Ilmu jahat memang mudah nak diamalkan, gerutu Mak Junoh selanjutnya dengan mencebik bibir. Marah benar dia atas perbuatan mereka yang menggunakan sihir untuk menganiayai orang lain. Kalau tidak puas hati, apa salahnya bersemuka? Biar sama-sama dapat menilai siapa di pihak benar dan siapa pula di pihak yang salah. Kadang-kadang disebabkan mereka menggunakan sihir inilah, orang seperti Ucu Mahali juga dituduh mengamalkan perkara yang tidak baik. Sampaikan Imam Labim juga nasihatkan Ucu Mahali supaya tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang bertentangan. Tetapi Ucu Mahali tidak membantah apa-apa. Perkara amalan dia tidak pernah tunjukkan pun kepada sesiapa pun. Belum pernah lagi dia meminta mereka yang datang jejak kaki ke rumahnya kalau diganggu syaitan sama ada peleset, polong ataupun sihir. Dia juga tidak mengajak sesiapa pun di Felda itu untuk mengamalkan zikir sepanjang malam. Bila-bila Ucu Mahali akan jengah ke surau, asal sahaja dijemput menghadiri ceramah agama, Imam Labim boleh jemput sesiapa sahaja guru-guru agama mengajar di surau. Dia tetap akan memberikan sokongan. Sebab itulah dia tidak membantah kalau Imam Labim mengingatkan supaya dia tidak menjadi bomoh. Imam Labim sendiri diberitahu mengenai Ucu Mahali akan berjamu ayam panggang dengan 7 piring nasi kunyit apabila seseorang itu sembuh penyakitnya. Marah benar Imam Labim apabila diberitahu sudah beberapa kali Ucu Mahali buat kerja untuk berjamu ayam panggang itu. Hinggakan Imam Labim menanggung derita sakit gigi sampailah membengkak pipi pun mereka tuduh disebabkan oleh Ucu Mahali. Mereka yang tinggal di kawasan Felda percaya memang Ucu Mahali menggunakan sihir menyebabkan Imam Labim menanggung kesakitan bengkak pipi berminggu-minggu. Sudah beberapa kali Imam Labim ke hospital mendapat perawatan tetapi bengkak pipi akibat sakit gigi itu tidak juga seroh. Apabila doktor mencadangkan supaya dibedah, berdebar juga hati Imam Labim. Kalau setakat sakit gigi, kenapa pula pipinya yang membengkak? Perlu dibedah juga. Tetapi bengkak pipi Imam Labim ini tidak seroh hingga berminggu-minggu. Sakit giginya juga berdenyut-denyut sahaja asal saja senja menjelang sampai dia tidak mampu ke surau untuk solat maghrib berjamaah. Berdetak juga hatinya mahu menduduh perbuatan Ucu Mahali menggunakan sihir menyebabkan pipinya membengkak berminggu-minggu. Bimbang juga dia mahu berterus terang di hadapan Ucu Mahali. Kalau dipercayai penyakit bengkak pipinya disebabkan oleh sihir Ucu Mahali dan bukannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah dia sendiri akan mempercayai perkara yang tahyul. Seisi Felda itu tahu memang dia tidak akan percayakan perkara tahyul yang sedemikian. Tentu orang-orangnya di Felda akan menuduhnya iri hati dengan Ucu Mahali sekiranya percaya penyakitnya disebabkan sihir. Tetapi Imam Labim hairan bagaimana penyakitnya berlanjutan setelah berterus terang menegur perbuatan Ucu Mahali menjadi bomoh di situ. Kalau Ucu Mahali tidak memberitahu dirinya bomoh pun, penduduk-penduduk kampung itu akan bertumpu juga ke rumahnya. Tersengih-sengih Ucu Mahali apabila naik ke rumah Imam Labim. Sebaik saja diberitahu oleh isteri imam itu mengenai penyakit bengkak pipi yang ditanggung suaminya.
tidak tersinggung pun Ucu Mahali apabila dituduh menggunakan sihir untuk menganiaya Imam Labib. Mereka percaya Ucu Mahali berkecil hati apabila ditegur oleh Imam Labib mengenai amalannya. Sebab itulah dia sanggup menggunakan lembaga-lembaga berjubah putih yang menjadi sahabatnya itu menganiaya Imam Labib hingga sakit gigi yang berdenyut-denyut. Imam pun tahu sakit ni datang daripada Allah dan ubatnya pun dari Allah juga. Ujar Ucu Mahali perlahan dengan penuh ikhlas. Tersinggung juga hati Imam Labib kerana menyangka Ucu Mahali sengaja mahu menyindir dia. Tidak patut lelaki itu menyindir dia di dalam saat bengkak pipinya itu masih juga belum seruh. Ubat hanya sebagai ikhtiar saja. Yang pentingnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucu Mahali menegaskan lantas meletakkan tapak tangannya ke pipi Imam Labib yang membengkak. Tersengih-sengih Imam Labib dengan penjelasan Ucu Mahali. Dia sendiri tidak tahu sangat mengenai amalan Ucu Mahali kecuali mendengar laporan beberapa orang sahaja. Imam Labib tidak pernah bertanyakan apa-apa pun mengenai cara perubatan yang diamalkan oleh Ucu Mahali semenjak mereka sama-sama berpindah ke kawasan Felda. Imam Labib sendiri mendengar Ucu Mahali membacakan doa tatkala tapak tangan diletakkan ke pipinya yang membengkak. Terasa pada Imam Labib daging pipinya bagaikan disentap semasa tapak tangan Ucu Mahali melekap di situ. 3 kali diulangi oleh Ucu Mahali. Memang Imam Labib merasa lega juga. Musibah macam ni, ujian kepada kita ni Imam. Tutur Ucu Mahali sewaktu turun meninggalkan rumah Imam Labib. Seminggu selepas itu, tatkala bertemu di surau, Imam Labib tunjukkan kepada Ucu Mahali bengkak di pipinya mengecut. Sakit giginya yang berdenyut-denyut juga tidak lagi mengganggu. Tidak pula Imam Labib mengagak sama ada ubat yang diambilnya di hospital ataupun doa Ucu Mahali yang menyembuhkannya. Semuanya kuasa Allah lah Imam. Tersengih-sengih Ucu Mahali mengingatkan dia apabila Imam Labib ungkit mengenai kesudian Ucu Mahali menjejakkan kaki ke rumahnya, menjengah dia yang mengidap bengkak pipi berminggu-minggu. Dia juga percaya kuasa Allah yang menyembuhkan apa jua penyakit. Tetapi manusia wajib berikhtiar mendapatkan ubat. Cara mana ubat itu diperolehi tidak penting sangat, asal sahaja ikhlas mendapatkan di mana-mana. Sebab itulah Ucu Mahali tidak mengelak tatkala dijemput oleh Kiman ke Kuala Lumpur dalam saat dia baru saja selesai menebas di kebun. Keletihannya akibat tidak cukup berehat sejak pagi lagi menoreh getah, kemudian menebas di kebun pisang di sebelah petang, cuba disembunyikan oleh Ucu Mahali. Selesai sahaja solat maghrib, tidak bertangguh, dia mengajak Kak Banun untuk masuk sama ke dalam kereta Kiman. Sewaktu turun dari rumah, memang Ucu Mahali tidak mengunci mangga rumah. Dia sekadar gantungkan saja mangga itu di pintu seolah-olah rumah ini terkunci rapat. Sudah menjadi amalan Ucu Mahali tidak akan mengunci rumahnya apabila dia berjalan ke mana-mana. Biarlah rumahnya digantungkan mangga sahaja dengan tidak dikunci apa-apa. Tahu sangatlah Kak Banun, petua suaminya, apabila keluar rumah dengan tidak menguncikan mangga. Kadang-kadang sampai berhari-hari dia meninggalkan rumah. Ucu Mahali tidak bimbang apa-apa pun mengenai keadaan rumahnya. Tak masuk pencuri ke tu Ucu? Sengaja Mak Junoh menduga sebaik saja kereta bergerak meninggalkan kawasan rumah. Bukannya ada apa pun dalam rumah tu. Kalau betul-betul mereka nak curi pun. Sahut Ucu Mahali tidak bimbang apa-apa ketika meninggalkan rumahnya yang tidak berkunci. Tetapi Kak Banun juga dia tahu mengenai keistimewaan suaminya yang meninggalkan rumah dengan tidak berkunci. Memang dia sendiri bimbang tatkala mula-mula berkahwin dengan Ucu Mahali yang sudah duda itu apabila meninggalkan rumah dengan tidak berkunci langsung. Merungut juga Kak Banun disebabkan mahu menghadiri majlis kahwin sampai santap malam. Sengaja pula Ucu Mahali tidak mengunci rumah. Mangga tergantung di pintu sekadar terlekat sahaja dengan tidak digunakan. Ketika balik dari kenduri majlis kahwin, tiba-tiba saja Kak Banun terkejut melihat 2 orang pemuda tercangkung di dalam rumah seolah-olah tangan mereka diikat ke belakang. Sewaktu lampu dipasang, 2 orang pemuda itu terkebil-kebil mata meminta ampun. 2 orang pemuda itu sendiri mengaku dia mahu masuk untuk mencuri ke dalam rumah. Tetapi mereka dikejutkan oleh bayangan Ucu Mahali yang terlalu banyak di keliling rumah. Ke mana saja mereka berpaling, bayangan Ucu Mahali akan tercegat di situ. Tidak sempat mereka melarikan diri, bayangan Ucu Mahali yang terlalu banyak akan menerkam ke arah mereka. Lantas sahaja tangan mereka diikat ke belakang. Di dalam gelap itu,
Mereka melihat terlalu banyak bayangan Ucu Mahali tercegat di mana-mana hinggalah lampu dipasang dan mereka melihat sendiri Ucu Mahali baru sahaja balik bersama dengan Kak Banon. Dua orang pemuda itu menyedari sia-sia sahaja menyusup masuk ke dalam rumah itu semasa Ucu Mahali tidak ada di rumah. Tetapi Ucu Mahali sekadar memberitahu dua orang pemuda itu ketakutan sahaja sehingga melihat bayangannya tercegat di mana-mana, bukan disebabkan melihat bayangan dia di tengah rumah. Sekalipun Kak Banon beritahu mengenai kejadian itu, namun Ucu Mahali tetap merahsiakan juga daripada Kiman. Hampir jam 11 malam, mereka sampai ke rumah Kiman. Terasa lapar juga Ucu Mahali disebabkan belum menjamah nasi sewaktu turun meninggal ke rumah. Memang Kiman mahu berhenti juga di gerai makan sewaktu dalam perjalanan, tetapi tidak ada gerai makan di sepanjang jalan. Apabila masuk ke Kuala Lumpur, Ucu Mahali sendiri cadangkan biar terus sahaja ke rumah Kiman. Apalah gunanya makan di gerai makan di Kuala Lumpur kalau sudah sampai di rumah Kiman? Lebih baik mereka makan sahaja di rumah Kiman. Tentulah Saridah sudah bersiap-siap menyediakan hidangan disebabkan dia tahu Kiman ke Felda menjemput Ucu Mahali. Alangkah membazirnya Saridah menyediakan hidangan kalau mereka semua makan di gerai sebelum jejak kaki di rumah. Sewaktu menghadapi hidangan di meja makan, memang Ucu Mahali tidak bercakap apa-apa. Mak Junoh sudah mengagak. Tentulah Ucu Mahali terlalu letih kerana tidak sempat berehat ketika Kiman datang menjemput. Tetapi Kak Banon tetap galak berbual dengan Saridah sewaktu menyediakan hidangan di dapur. Kalau Ucu Mahali keletihan, tentulah Kak Banon juga keletihan akibat sama-sama menebas di kebun pisang hingga santak senja. Tetapi Kiman melihat Kak Banon masih segar berbual. Tidak bercakap apa-apa, Ucu Mahali terus sahaja solat isyak selepas selesai makan. Kemudian menyuruh padamkan saja lampu di tengah rumah dengan membiarkan lampu di luar saja yang terpasang. Dalam masa setengah jam saja, Ucu Mahali terconggok di penjuru rumah dengan melenggok-lenggokkan kepala. Tiba-tiba, dia mendongakkan kepala dengan keadaan yang geli-geleman. Semua tentera Islam sahaja yang datang ni, yang lain aku tak mahu. Ucu Mahali menuding tangannya ke siling. Ketika ini mereka semua terdiam melihat Ucu Mahali terconggok di penjuru rumah. Tubuhnya semakin galak melenggok-lenggok seolah-olah tidak lagi lesu akibat keletihan bekerja sepanjang hari. Dia semakin gagah merapatkan sila dengan membacakan doa. Serentak dengan ini, terlalulah banyak rama-rama hitam berterbangan di tengah rumah, menyebabkan Kiman segera memasang kipas angin. Rama-rama hitam itu bertampan ke dinding, apakala kipas angin berputar ligat hingga berserakan ke lantai. Tiba-tiba pula Ucu Mahali terjeluih, menyebabkan dia berlari ke dapur. Lantas sahaja dia muntah ke dalam sinki yang tidak bersebab. Sampai merah muka Ucu Mahali menahan loya tekak hingga perut memual-mual termuntah tidak tertahan. Kenapa pula ni Ucu? Gementar juga Mak Junoh dengan keadaan Ucu Mahali yang termuntah-muntah menahan loya tekak. Abang Junoh cuba tengok dekat bilik tidur Encik Kiman ni, ujar Ucu Mahali mengurut-ngurut dadanya setelah dapat bertenang semula lantas duduk bersila rapat. Tidak bertangguh, Mak Junoh mengajak Kiman naik ke bilik tidur di tingkat atas. Sebaik saja pintu bilik terbuka, Kiman dengan Mak Junoh beristighfar beberapa kali apabila melihat bersepah-sepah tulang kaki manusia di atas karpet. Hei, mana datangnya pula ni Abang Junoh? Kiman tidak jadi melangkah masuk ke dalam bilik. Entahlah Encik Kiman. Keluh Mak Junoh terasa seram sejuk hinggalah bulu romanya tegak meremang. Mari kita panggil Ucu naik dulu. Lantas dia menarik bahu kanan Kiman mengajak turun semula ke tingkat bawah. Ada nampak apa-apa tak Abang Junoh? Segera Ucu Mahali bertanya sebaik saja Mak Junoh dan Kiman bergegas turun. Mak Junoh tidak menyahut. Dia segera menarik tangan Ucu Mahali supaya naik ke tingkat atas. Terpaksa Ucu Mahali ikut naik sama setelah digesa oleh Kiman. Ketika ini, dua orang anak Kiman di biliknya juga terjerit memanggil emaknya kerana terkejut dengan tulang kaki manusia yang berselerak di bilik tidurnya. Termengah-mengah pula Saridah dan Kak Banon berkejar naik ke bilik tidur anaknya. Memang mereka terkejut melihat tulang kaki manusia berselerak dengan bau busuk yang menusuk-nusuk. Semua tentera Islam masuk, buangkan apa saja sihir yang ada dalam rumah ni, seru Ucu Mahali dengan berlegar-legar di sekeliling bilik tidur Kiman. Kemudian dia menyuruh memadamkan semua lampu di dalam rumah dengan membiarkan lampu di luar saja terpasang di garas kereta. Sedikit demi sedikit bau busuk yang menusuk ke hidung hilang. Ketika ini mereka mendengar Ucu Mahali berzikir. Hinggakan suaranya bertukar menjadi parau macam tersedak akibat sendawa.
Setelah bau busuk itu hilang, barulah Ucu Mahali benarkan memasang lampu di bilik tidur mereka. Ketika ini mereka melihat tidak ada lagi tulang-tulang kaki manusia yang berselerak di atas karpet. Tidak bertangguh pula, Ucu Mahali mengajak turun semula ke tingkat bawah. Dua orang anak Kiman juga turun ke tingkat bawah disebabkan tidak berani lagi masuk semula ke dalam bilik tidur mereka. Memang tidak pernah mereka mengalami kejadian demikian, apalagi baru sahaja balik dari belajar di luar negeri. Apabila turun ke ruang tamu, mereka tidak melihat lagi bangkai rama-rama hitam yang berselerak banyak di atas karpet. Kalau mahu dikatakan rama-rama hitam itu mati setelah tertampan ke dinding akibat ditolak kipas angin yang berputar ligat, tentulah kepaknya juga bertaburan di mana-mana. Saridah akan sapu juga bangkai rama-rama hitam kalau masih berselerak di atas lantai. Tetapi kesan bangkai rama-rama hitam yang banyak berselerak sebelum itu tidak kelihatan di mana-mana pun. Macam tidak percaya pula dia dengan apa yang dilihatnya. Masakan pula Ucu Mahali sengaja menggunakan silap mata dalam masa demikian. Kalau sakit, cukuplah berubat, ujar Ucu Mahali setelah suasana reda. Perkara dari mana puncanya penyakit tu, tak perlulah kita nak ingatkan sangat. Dia mengingatkan lantas menyuruh Kiman menyediakan garam dan lada hitam. Disebabkan tidak sempat mahu mencari garam kasar dan lada hitam ketika hampir jam 12.30 malam itu, Ucu Mahali sekadar memberikan petua supaya dua jenis bahan itu digaulkan sahaja. Kemudian Kiman boleh bacakan sendiri Ayatul Kursi sebanyak 313 kali selepas solat maghrib. Dia menyuruh Kiman selerakkan garam kasar yang digaul lada hitam itu di sekeliling rumah. Tidak perlu lagi Kiman untuk terburu-buru mendapatkan Ucu Mahali kalau bacaan Ayatul Kursi itu diamalkan sepanjang masa. Apalah salahnya bacakan Ayatul Kursi itu sehingga 313 kali setiap kali mau masuk tidur ataupun bangun tengah malam dirikan solat tahajud. Tetapi Kiman sendiri bukan ambil peduli sangat mengenai solat tahajud. Malah solat 5 waktu juga seringkali tertinggal disebabkan banyak urusan di pejabat. Berkali-kali juga Saridah mendesak supaya tidak lupakan solat, tetapi Kiman sendiri banyak berdalih. Dah jadi perkara macam ni, baru nak ingat Allah. Sengaja Saridah menyindir tak kala mereka berdua datang ke rumah saya disebabkan menemui isteri saya. Bukanlah macam tu, sahut Kiman terkilan dengan tuduhan isterinya itu. Tapi kan solat ni bukannya nak menunjuk-nunjuk pada orang. Solat tu satu tanggungjawab kita, katanya mengingatkan Saridah. Sudah lama juga isteri saya tidak bertemu dengan anak saudaranya itu. Semenjak Saridah berpindah ke Kuala Lumpur, apalagi Kiman sudah membeli rumah di sana, tentulah tidak ada masa yang lapang. Kadang-kala bersua semasa menyambut hari raya saja. Itu pun kebetulan ketika terserempak di masjid. Kalau mahu jejak kaki ke rumah semata-mata mahu bersua, memang sukar mahu dirancang. Kadang-kala mereka juga terkilan mahu jejak kaki ke rumah apabila saya jarang di rumah. Ustaz ni dia bukannya jenis yang lekat di rumah. Isteri saya pula mengusik apabila diberitahu oleh Kiman sudah beberapa kali menghubungi dengan telefon. Kalau tidak didesak oleh Ucu Mahali, memang Kiman serba salah juga mahu berkunjung ke rumah saya. Tetapi Ucu Mahali desak juga sekiranya keadaan di rumah mereka masih juga diganggu. Memang semenjak amalkan Ayatul Kursi itu, Saridah terasa sakit kepala ini tidak lagi mengganggu. Tetapi sekali-sekala bau busuk itu meruap-ruap juga tak kala tengah malam. Sekalipun mereka ada hubungan keluarga dengan isteri saya, tetapi jarang bertemu untuk mengeratkan tali persaudaraan. Lagipun Saridah sendiri malu berkunjung disebabkan sikap suaminya yang tidak gemar ke masjid. Bimbang juga dia sekiranya diingatkan oleh isteri saya demikian apabila bersua muka. Banyak saya belajar daripada ustaz ni, beritahu Ucu Mahali semasa dibawa berkunjung ke rumah saya oleh Kiman. Bolehlah dikatakan guru saya juga. Tersengih-sengih dia memeluk leher saya. Serba salah juga saya dengan pengakuan Ucu Mahali itu. Tidak pernah pula saya memberikan petua pengubatan kepadanya kerana saya tidak tahu menahu langsung mengenai perubatan cara mana pun. Apa yang saya lakukan sekadarlah berdoa sahaja dengan menyerah diri semata-mata kerana Allah. Jalan kita ni sama, cuma caranya berlainan. Segera Ucu Mahali menjelaskan apabila disedarinya saya dalam keadaan yang serba salah. Memang gementar juga hati saya apabila orang seperti Ucu Mahali yang banyak pengalaman itu tiba-tiba saja mengakui saya sebagai gurunya. Lainlah kalau saya yang berguru kepadanya. Sekalipun usia saya memang lebih tua daripada dia.